Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu bapa yang dapat meluangkan sedikit masa untuk mendengar penerangan ringkas mengenai program transisi tahun 1, cara-cara pelaksanaannya dan sedikit maklumat am mengenai sekolah. Sebelum kita mulakan, mari kita dengarkan ucapan daripada Guru Besar SK Kampung Jawa, Puan Normawati binti Kamarudin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati ibu bapa, penjaga dan serta murid-murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa 2023-2024. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang penuh kemuliaan ini kepada semua ibu bapa, penjaga serta anak-anak tahun 1 SKKJ. Kita semua baru saja melalui fasa sukar apabila menghadapi banjir lebih kurang dalam 1 bulan, iaitu pada bulan Mac yang lalu. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengharunginya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, penjaga serta anak-anak SKKJ yang dirahmati Allah. Program transisi tahun 1 adalah dirangka untuk memberi penekanan terhadap aspek sosio-emosi, kognitif dan fizikal murid bagi menyediakan mereka menghadapi perubahan, penyesuaian diri dan membina keyakinan diri di sekolah rendah. Antara hala tuju program transisi ini adalah sebagai persediaan kepada murid-murid ini secara holistik termasuk penguasaan literasi dan numerasi asas. Seperti yang kita tahu, murid-murid ini telah melalui fasa pendidikan di prasekolah selama 1 ataupun 2 tahun dan kini mereka akan berubah ke arus perdana iaitu pada tahun 1 dengan melalui sesi pembelajaran secara formal. Program transisi ini diperkenalkan bermula pada tahun 2001 dan kini lebih dinamik pelaksanaannya. Bagi merealisasikannya, tempoh masa yang telah distrukturkan dalam program ini adalah selama 4 minggu iaitu 2 fasa iaitu fasa penyesuaian dan fasa kesediaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, penjaga serta murid-murid yang dirahmati Allah, program transisi ini sebenarnya dirangka untuk mencapai beberapa objektif seperti kita nak membantu murid-murid ini menghadapi perubahan daripada rumah, daripada prasekolah kepada pendidikan yang lebih formal. Yang kedua, ia adalah untuk menyesuaikan murid-murid dengan keadaan persekitaran persekolahan, membina hubungan antara murid-murid dengan rakan sebaya dan juga guru-guru, seterusnya meningkatkan keyakinan murid, membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran dan yang paling penting ialah membantu murid mengurus diri sendiri. Kita tahu sewaktu di prasekolah ataupun tadika dan sebagainya, murid-murid ini dibantu oleh pembantu pengurusan murid untuk mengurus diri mereka. Tetapi apabila mereka berada dalam arus perdana iaitu pada tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, mereka akan belajar dan cuba untuk mengurus diri sendiri. Ia juga adalah salah satu persediaan untuk murid-murid untuk lebih memahami dan mengetahui kemahiran-kemahiran dan nilai untuk pembelajaran-pembelajaran yang seterusnya. Baik, itu adalah objektif yang digariskan untuk proses program transisi ini. Tanggungjawab kita sebagai pentadbir sekolah, kita akan memastikan program-program ini berjalan lancar. Begitu juga dengan guru-guru. Guru-guru akan membantu mengikuti setiap aktiviti yang kita gariskan untuk memastikan objektif tersebut tercapai. Bagi pihak ibu bapa pula,
Ibu bapa mempunyai peranan mereka yang tersendiri, iaitu menyediakan anak-anak daripada aspek fizikal dan sokongan sosio-emosi dan mental. Ibu bapa perlu memberi dorongan dan gambaran yang positif tentang pembelajaran di tahun 1. Pembelajaran di tahun 1 dan di prasekolah adalah tidak sama. Itu yang perlu dibantu dan diperhatikan oleh ibu bapa penjaga. Selain daripada itu, ibu bapa penjaga juga perlu memerhati tingkah laku, membantu meningkatkan keyakinan mereka dan juga cuba lebih banyak berinteraksi dengan guru tentang perkembangan anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Baik ibu bapa, murid-murid, anak-anak sekalian, itu serba sedikit berkenaan dengan program transisi. Secara keseluruhannya, program transisi ini kita adakan adalah untuk membantu murid-murid ini bersedia berada di arus perdana bersama rakan-rakan mereka yang lain. Baik ibu bapa dan murid-murid, saya berharap program transisi ini akan dapat membantu murid-murid ini lebih mengenali dan boleh berdikari pada tahun 1 dan seterusnya meneruskan sesi-sesi pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa. Itu saja untuk saya pada hari ini berkenaan dengan pengenalan, dan selamat untuk program transisi ini. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid-murid tahun 1 dan mengharapkan kerjasama daripada semua ibu bapa dalam kita menjayakan misi negara untuk mendidik, memberi pendidikan yang sempurna untuk anak-anak ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Guru Besar. Sekarang kita akan teruskan dengan taklimat program transisi tahun 1. Program ini dijalankan adalah untuk menyediakan murid-murid untuk menghadapi perubahan pembelajaran daripada prasekolah ke tahun 1. Selain itu, kita juga ingin memberi peluang untuk murid-murid menyesuaikan diri kembali dengan persekitaran sekolah. Kita juga akan memberikan sedikit kemahiran-kemahiran asas untuk menyediakan murid untuk memulakan pembelajaran pada tahun ini. Program ini dijalankan selama 4 minggu bermula daripada minggu lepas lagi, di mana kita telah menjalankan program-program minggu pertama pembukaan sekolah seperti program Rotong Royong, program Soal Kenal, program Sukan dan Permainan dan program Di Ambang Ramadan. Program transisi ini terbahagi kepada 2 fasa, iaitu fasa penyesuaian dan fasa kesediaan. Fasa penyesuaian dijalankan selama 2 minggu, iaitu minggu lepas dan minggu ini, dan di dalam fasa ini tiada pembelajaran secara formal yang dijalankan. Murid-murid akan belajar secara berseronok, bermain dan banyak menyanyi untuk menyesuaikan mereka kembali kepada sekolah. Antara perkara yang kita akan lakukan adalah memberi mereka kemahiran-kemahiran asas, memberikan penerangan tentang peraturan, disiplin dan melawat kawasan sekolah, serta bersuai kenal kembali dengan warga-warga di sekolah. Fasa kesediaan pula akan dijalankan pada minggu yang ketiga dan minggu yang keempat, di mana murid-murid akan mula belajar secara separa formal dan pembelajaran akan dijalankan secara bertema. Guru-guru akan mengenal pasti minat dan tahap penguasaan murid di dalam minggu ketiga dan keempat ini. Dan murid-murid pada fasa ini sudah pemula belajar menulis dan menyalin. Terdapat 5 tema utama yang kita akan gunakan dalam fasa kesediaan, iaitu tema diri saya, dunia di sekeliling saya, hidup bersama, kesihatan dan sukan dan permainan. 5 tema ini akan digunakan dalam pembelajaran minggu ketiga dan minggu keempat. Sepanjang 4 minggu program transisi ini, buku teks dan buku tulis tidak diperlukan dan tidak digunakan, tetapi murid-murid diberikan satu modul khas, iaitu modul minggu transisi. Dan modul ini sama ada cikgu akan pegang di sekolah untuk pastikan murid tak lupa untuk bawa, ataupun mereka akan bagi murid bawa balik ke rumah untuk membuat kerja rumah. Bagi persediaan awal ibu bapa pula, tuan-puan bolehlah membantu sekolah di rumah dengan memberikan gambaran menyeronokkan tentang sekolah,
membantu anak-anak menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira, melatih kemahiran pengurusan diri lebih awal seperti cara untuk pergi ke tandas dengan sendiri, memastikan kekemasan pakaian pelajar, melatih kemahiran asas belajar iaitu cara memegang pensel, menggaris guna pembaris, menggunting, menampal, mewarna. Semua ni akan dibelajar di sekolah, tapi kita minta ibu bapa untuk bantu di rumah mengasah kemahiran-kemahiran asas ini dan juga melatih disiplin masa. Itu sahaja untuk program transisi. Seterusnya sedikit maklumat am mengenai sekolah. Tarikh sesi persekolahan kita pada tahun ini bermula pada minggu lepas iaitu 19 Mac dan tarikh bersemuka akan bermula pada 27 Mac ini iaitu pada hari Isnin. Waktu persekolahan pula, murid-murid perlu tiba di sekolah sebelum pukul 7.15 pagi kerana ada bacaan maksurat di waktu pagi dan PDPC akan bermula pada pukul 7.30 pagi. Rehat adalah pada pukul 10 pagi dan balik pada pukul 12.30 tengah hari. Untuk pengetahuan ibu bapa, kehadiran murid ke sekolah adalah wajib dan diambil pada waktu pertama PDPC. Jika murid sakit, ibu bapa perlu kemukakan surat akuan cuti sakit dari doktor. Jika mendapatkan rawatan di klinik dan hospital, dapatkan surat rawatan. Dan jika ada lain-lain sebab, tuan-puan bolehlah buat surat rasmi. Seterusnya, sedikit penerangan ringkas mengenai barisan pentadbir di sekolah. Guru besar kita Puan Normawati binti Kamarudin, GPK 1 Puan Norma Ziawati binti Maksum, GPK HAM Puan Masripah binti Mastor dan GPK Co-Curriculum Encik Fauzi bin Mat Kasim. Seterusnya tuan-puan boleh lihat ini adalah senarai guru-guru yang akan mengajar murid-murid tahun 1 dan saya adalah guru kelas Cik Nurul Syaza binti Ahmad. Sebelum kita berakhir, ibu bapa diminta untuk memastikan agar barang-barang murid dilabelkan untuk mengelakkan berlakunya keciciran atau tertukar dengan rakan. Pastikan nama ditulis pada semua buku yang diterima dan buku teks juga diwajibkan untuk dibalut dengan plastik. Murid wajib untuk memakai tanda nama yang diberikan oleh guru sepanjang minggu transisi. So, kalau tak ada tanda nama lagi, tak apa sebab sekolah akan sediakan tag nama sendiri. Ketidakhadiran murid ke sekolah perlu dimaklumkan kepada saya sebelum jam 8 pagi. Itu sahaja untuk penerangan program transisi hari ini. Sekiranya ibu bapa mempunyai sebarang pertanyaan atau sebarang masalah, bolehlah hubungi saya di WhatsApp. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.